Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam podcast Layan Je. Okey. Saya Bro Muza dan saya Bro Dasa. Okey, apa khabar Datuk? Alhamdulillah sihat. Ini ceria, semangat hari ni. Semangat hari ni kan? Semangat. Kita dah episod yang kedua ni. Ya. Episod yang kedua sekejap je. Ya. Kita ada ke 200 episod kan? Kita ada episod kedua. Episod kedua. Okey. Okey, jadi kita nak membicarakan ataupun nak mengupas, nak layan-layan lah kita kata, layan-layan topik yang saya rasa sangat penting lah. Dekat dengan hati penonton semua. Iaitu tajuk perkara apa, Datuk? Pada episod kedua ni kita nak tajuk kita adalah makanan palsu. Makanan palsu Dan menipu. Oh, palsu, menipu. Ya. Memang dah palsu dah. Ha. Tapi menipu. Ya. Dah lepas tu tipu pula tu. Tapi dalam konteks makanan lah. Ya, betul. Bukan menipu bini bukan lah. Bukan. Okey, jadi makanan palsu dan menipu. Yang itu yang kita nak cuba kupaskan ataupun bincang-bincangkan lah santai dengan panel kita. Dan panel kita adalah seorang doktor lah. Ataupun nanti kita berkenalan dengan panel kita. Jadi sebelum kita nak pergi ke panel kita lah Datuk Azrul ada berkecimpung dalam bidang pemakanan. Ya. Kan tentang madu lah. Dan bukan madu yang orang marah tu bukan. Bukan itu, tapi madu yang kita makan lah. Kan madu lebah tu. Okey, tentang madu tiruan. Ya. Madu tiruan. Mungkin sedikit sebelum kita masuk kepada tajuk kita tu tentang madu tiruan tu yang Datuk boleh komen. Alright, terima kasih Bro Muza. Kalau minggu lepas, kalau kita kena ingat minggu lepas dengan episod 1 kita cerita tentang akhir zaman, fitnah akhir zaman dengan speaker dengan panel kita yang berbahagia Ustaz Aidil Azwar. Pada minggu ni pula tajuk kita adalah tentang makanan palsu dan penipu. Dan berbalik pada soalan tadi, saya tajuk madu ni bila kami dalam bidang penyelidikan, kami telah cuba bila nak tengok sejauh mana di Malaysia ni berlakunya penipuan madu. Maknanya kalau madu ni, kalau kita orang kata madu asli, jumpa ke tepi jalan orang asli, okey madu asli lah, warna pula pelbagai kan. Jadi kita rasa macam sebagai penyelidik macam tak puas hati. Jadi saya bersama dengan tim kita ambil 12 sampel. Okey. Kita collect 12 sampel tu pula kita bukan collect pelbagai negeri lah. Bukan kita collect kat satu tempat confirm yang memang penipu. Ni confirm dia kata ni betul. Okey. Jadi dengan hati yang ni kita ambil lah collect 12. 12 spot tu 12 spot yang orang ramai beli dan orang kata inilah madu asli. Okey. Dan bila kita buat kajian, bila kita buat penyidikan, kita tengok ujian makmal 8 daripada 12 tu palsu. Yang itu yang membuka hati saya. Wow, rupanya dalam Malaysia ni kalau ikut kajian dia 86% tu madu tu adalah madu tiruan. Madu tiruan. Maknanya masa itulah saya berazam untuk memastikan madu yang dalam Malaysia ni madu asli, dan saya bersama dengan tim kata kita kena bagi tahu orang. Rupanya dekat Malaysia ni tinggi. Jenayah penipuan madu palsu ni sangat tinggi. Okey. Datuk, mari kita berkenan bincang tentang madu. Ya, betul juga. Pada podcast kali ni kita dah ada kita dah ada panel kita. Kan sagi Datuk jadi panel lah lagi kan. Okey, kan kita menjemputlah kan panel kita untuk topik kita pada hari ini. Jadi kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kan kepada Dr. Nur Haslina Hashim. Ya Doktor, selamat datang. Terima kasih. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Sihat. Nampak Doktor berseri-seri pada hari ini. Jadi terima kasih Doktor menerima jemputan kami untuk bersama dalam siri yang kedua kami lah kan pada hari ini, saya dengan Datuk Azrul. Okey, Datuk, kita dah sampai panel kita pada hari ini kan, dan orang kata tak kenal maka tak cinta. Setuju? Kalau dah kenal boleh bercinta. Jadi kita nak berkenalan lah dengan kita punya panel kita pada hari ini. Nama yang diberi Dr. Nur. Nama saya Dr. Nur Haslina binti Hashim. Kalau berasal daripada? Saya berasal dari Kedah lah. Kedah. Saya orang Kedah lah. Background, kalau background pendidikan, saya mempunyai ijazah Sains Pemakanan daripada Universiti Putra Malaysia. Kemudian saya sambung belajar ke peringkat master, peringkat sarjana dalam bidang nature products, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sebatian semula jadilah. Nature product. Masa tu saya memang buat by research lah.
saya buat study in vivo in vitro, maksudnya di makmal dan juga di terhadap animals lah, terhadap binatang, terhadap tikus saya buat rats. Kemudian saya tapi saya buat natural products on turmeric, terhadap kunyit, herba kunyit. Itu di mana tu? Di Universiti Teknologi Mara. Kat situ. Kemudian saya sambung PhD dalam bidang bioproses, kejuruteraan bioproses di Universiti Malaysia Perlis. Dalam kejuruteraan bioproses ni dia adalah sebahagian juga daripada nature product sebenarnya. Sebab saya buat downstream dan juga upstream study terhadap pokok misai kucing, pokok herba juga. Saya memang herba je lah. Warna putih tu. Sekarang pengalaman bekerja doktor sebelum? Pengalaman bekerja saya banyaklah kalau saya nak cerita ni. Okey, saya bermula dengan ringkaskan. Saya mempunyai pengalaman bekerja di kawasan latex industri. Kilang tu memang dibuat glove. Bahagian saya di bahagian research and development sebagai chemist kat situ. Kemudian saya pernah bekerja juga di Management and Science University sebagai pensyarah selama 5 tahun. Kemudian saya bekerja sebagai pensyarah juga dekat Universiti Tun Hussein On, Malaysia, di Pagoh, cawangan Pagoh selama 2 tahun. Seterusnya saya pun berada di sini, di Afiat Group. Di tanah air, bukan di tanah air saya, di kampung saya lah. Bukan kaleng-kaleng orang kata. Penuh lah dengan experience, pengalaman kan. Dalam industri, lepas tu mengajar kan, dalam bidang pendidikan lah. Jadi tajuk kita, Dato' Azrul, pada hari ini bertajuk tentang pemalsuan makanan kan, dan penipuan tentang makanan tersebut. Jadi untuk awal ni, Dr. Nur Hasina, kita tahu tentang penipuan makanan tadi Dr. Azrul ada share tentang madu. Kan? Mungkin kalau kita tengok banyak lagi jenayah-jenayah tu di luar sana. Dan especially mungkin yang saya terbaca lah, tajuk berkaitan dengan minyak zaitun. Minyak zaitun ni yang saya baca dalam Kereta-Kereta Akhbar menyatakan bahawa 80% minyak zaitun tu adalah yang palsu ataupun tiruan. Jadi mungkin jenayah ni banyak, jenayah ni banyak di luar sana. Mungkin doktor boleh mulakan perkongsian dengan perkara tersebut. Okey, sebelum kita pergi kepada macam mana yang kita katakan minyak zaitun tu palsu atau tidak, kita kena tahu dulu apa maksud pemalsuan tu. Betul, setuju. Pemalsuan tu bermaksud adalah campuran antara bahan tulen dengan bahan bukan tulen. Bila berlakunya pencampuran dua benda yang berbeza ni, kita boleh katakan dia menipu lah. Dan benda tu, produk tu adalah palsu. So kalau macam kata di pasaran yang kita biasa dengar sebelum ni, kalau macam daging lembu dicampur dengan daging kuda. Kuda tu yang dulu tu kan, yang kecoh pasal daging katel tu. Itu merupakan salah satu teknik pemalsuan lah. Dan kenapa minyak zaitun pun antara produk yang orang kata apa, kebabul lah juga kan, yang dikatakan palsu di pasaran. Tinggi lah. Disebabkan dia adalah bernilai tinggi. Produk zaitun ni, minyak zaitun ni, dia produk tinggi. Dia jual mahal di pasaran. Sebab itulah pengeluar di luar sana mengambil kesempatan untuk palsukan dengan mencairkan minyak zaitun dengan minyak. Selalunya dia akan gunakan minyak soya lah. Yang ala-ala mirip-mirip seperti bau-bau dia kan seperti macam ekstrak daun macam tu kan. Dia masukkan dengan minyak zaitun, dicairkan dan dijual dengan harga yang mahal. Maksudnya dikatakan ni adalah extra virgin olive oil. Kalau tadi doktor share tentang bagaimana minyak zaitun tu ditipu melalui ditambahkan nak cairkan lagi kan, minyak soya ke minyak apa lagi. Dan kalau saya terbaca dalam beberapa artikel, ada banyak lagi rupanya cara untuk berlakunya penipuan. Ada yang tukar label, ada yang buat campuran dekat rumah sendiri. Kalau dan mungkin doktor boleh share lagi ada beberapa perkara yang berlaku di dunia ni. Sebenarnya kalau kita tengok balik, teknik penipuan ataupun cara pemalsuan minyak zaitun tu ada macam-macam cara. Antaranya pada labelnya. Kadang-kadang dia kata minyak zaitun ni daripada Itali. Rupa-rupanya minyak zaitun tu daripada Morocco, contohlah saya bagikan. Kemudian ada juga yang katakan pada label tu juga, kadang-kadang dia katakan minyak zaitun ni
dia punya kualiti dia adalah extra virgin olive oil. Tapi bila kita dah beli, sebabnya extra virgin selalunya minyak itu adalah mahal lah dan berkualiti tinggi. Bila kita dah minum minyak zaitun tu, ternyata dia bukanlah minyak asli lah, tulen. Sebabnya dia daripada macam mana kita nak kena pasti dia tu adalah tulen ke tidak, dia ada beberapa tanda lah. Antaranya kita akan rasa pahit, ataupun kita rasa pada lelangit kita akan rasa macam panjang lah, macam rasa pedas sikit kan. Tapi kita tak rasa semua tu. Kadang-kadang ada juga minyak zaitun yang penipuan lah tu, maksudnya ada juga minyak zaitun yang kita rasa macam ada rasa fruity sikit, tapi tak ada rasa tu. Itu pun tanda-tanda yang minyak tu adalah bukan tulen lah, extra virgin bukan extra virgin lah. Dia claim extra virgin, tapi virgin, bukan lagi banyak, ada banyak jenis. Kalau ikut rangkaian minyak zaitun ni, dia ada beberapa kategori lah. Ada extra virgin olive oil, ada virgin olive oil, dan juga dia ada juga minyak zaitun yang bahagian paling bawah yang kita panggil sebagai lampate tu. Nanti saya akan terangkan yang pasal lampate tu. Okey, baik. Tapi kalau dari sudut kita, tadi doktor ada sebut tentang extra virgin, lepas tu dah yang bawah sekali lah. Paling bawah. Adakah dia berkisar tentang acidity minyak zaitun tu sendiri? Ya, betul. Mungkin ada level-level doktor. Maksudnya kalau level yang paling atas tu sampai ke bawah tu, berapa bacaan dia? Selalunya kalau yang paling tinggi extra virgin olive oil, dia punya acidity dia sangat rendah, dalam 1 hingga 2 sahaja. 1 hingga 2 sahaja. Tapi kalau acidity dia melebihi daripada 2, dia adalah kategori minyak zaitun yang sangat worst lah, yang paling rendah lah dia punya kualiti dia. Daripada acidity tu kita boleh kena pasti dah yang produk tu betul-betul tulen ataupun ada campuran bahan lain dalam minyak zaitun tu. Kata 2 lah tadi, 2%. Ya. 0.2. 1 hingga 2%. 1 hingga 2%. Doktor, kalau kita macam saya ni suka tengok Facebook. Dengan Facebook saya tengok IG, kadang-kadang ada yang orang tukang masak campurkan minyak zaitun. Kadang-kadang kadang-kadang ada pula kata tak boleh masak. Ada yang kata kena manis, kena macam-macam lah kan. Jadi adakah ada kategori khas untuk minyak zaitun ni untuk kesihatan ataupun untuk masak ni lain? Kalau ikutkan, kalau macam minyak zaitun yang digunakan untuk memasak, kita boleh kategorikan sebagai dia tu refined oil. Kalau refined oil ni maksudnya dia adalah minyak zaitun tapi telah ditapis berkali-kali, dan kita akan tengok pada takat kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil melting point tau. Dalam bahasa Melayu saya tak tahu dia panggil apa. Tapi melting point takat didih dia kot. Bukan takat didih. Saya tak pasti. Tapi melting point dia selalunya tinggi. Maksudnya bila dikenakan haba, dia boleh digunakan untuk masakan. Melebihi daripada 200 darjah Celsius lah. Kalau untuk masakan. Tapi tak mengapa kalau kita gunakan minyak zaitun biasa macam extra virgin olive oil ataupun virgin olive oil, kita nak gunakan untuk memasak, tak ada masalah pun. Cuma kepada sesetengah orang yang mementingkan kepada kualiti ataupun dia mementingkan kepada bahan aktif yang ada dalam minyak zaitun tu, untuk didapatkan kualiti minyak zaitun tu, dia takkan kenakan haba lah. Untuk cara masakan tu dia tak kenakan haba, supaya semua bahan aktif tu terpelihara dalam minyak zaitun, dan dia memang dapat consume minyak zaitun tu dengan bahan aktif yang ada dalam minyak zaitun tu. Yalah, macam kita pergi Morocco, kita pergi Turki kan, atas meja kan ada kan. Setiap kali pergi restoran tu memang wajib ada minyak zaitunnya, ada garamnya, ada cukanya. Dia tak kenakan haba kan? Tak kenakan haba. Dia darat makan lah. Tapi masa tu makan macam diet je, tiap hari diet. Makan sayur letak minyak zaitun. Tapi benda tu dah jadi amalan di negara tu lah. Negara Mediterranean memang dia orang memang amalkan macam tu kan. Doktor, just nak tanya sikit tentang kalau di Malaysia ni kan, kerajaan kita saya rasa dia telah memperuntuk atau telah membuat memudahkan pengguna, hak pengguna untuk mengetahui logo-logo yang ada dekat sesuatu produk tu, mungkin ataupun supaya kita sebagai pengguna buat pilihan yang bijak. Macam mana, boleh doktor share tak apa logo-logo yang sepatutnya ada bila kita nak beli? Kalau saya nak beli ke pasar Raja Omar yang jom pergi beli
Jadi kita nak pilih tu, kalau ada doktor boleh bagi tahu kepada masyarakat luar ni, kena tengok dulu, kena bilik dulu. Kena bilik. Okey, ini ada logo, kemudian baru kita beli. Dia kalau orang lelaki ni dia suka ambil je. Macam kita punya Zaitun. Settle. Jadi kalau ada lagi, tapi kita nak panduan tu. nampaklah bijak sikit. Bila orang kata tu, kalau doktor ada bagi tahu 2-3 logo tu, bila kita jawab kat rumah ni abang nak beli 1 2 3. Settle. Nampak bijak. Nampak bijak je. Doktor Malaysia nampaklah kami ni bijak sikit apa kata. Nak bagi kami bijak. Okey, kalau ikutkan dekat Malaysia ni banyaklah logo-logo, tapi semua logo-logo ni kebanyakannya dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan dulu keluarkan. Ya, dia keluarkan. Sebab setiap produk makanan yang mendapat logo daripada KKM mesti mematuhi peraturan makanan 1985. Yang tu memang kena ikut peraturan makanan tu. Satu. Bijak lah ni. 85. Antara logo-logo dia ialah kita ada logo organik. Organik. Sebab apa kena ada, kalau kita nak tahu kata produk ni betul-betul integrity organik tu kan, maksudnya daripada penanamannya, bajanya apa semua memang betul-betul organik, dia akan dapat sijil organik. So maknanya zaitun kena ada organik. Itu nombor 1. Daripada tanaman dia, daripada baja dia, daripada semuanya lah, tanpa racun semua tu, baru dia boleh dapat sijil organik tu. Dia doktor, tajuk organik ni kan, sebab di dunia ni banyak maksudnya certified organik ni. Adakah sama dia punya standard tu doktor? Maksudnya contohlah yang saya bagi contoh, ada USD organik, European organik kan. Lepas tu kita ada Malaysia organik. Adakah standard tu sama ataupun dia kata apa, ada berbeza mengikut kawasan-kawasan? Standardnya sama saja. Kalau ikutkan bermula daripada penanaman, pembajaan, kita semburan racun, cara tuaian semua tu semua mestilah tanpa bahan kimia. Itu baru dia dah boleh dapat organik. Cuma dipanggil USDA organik sebab US yang keluarkan. Macam cuma daripada negara mana yang dikeluarkan. Macam di Malaysia pun kita ada My Organic, Malaysia Organic. Malaysia Organic lah. Tapi kalau dalam produk tu kan, ada USDA Organic, European Organic, ada Malaysia Organic. Beli. Beli. Senang. Nampak bijak tu. Nampak bijak tu. Balik rumah akan senang hati lah. Kalau saya senang hati kalau 3 tu. Betul. Tak payah nak fikir-fikir panjang. Sebab kita nak pilihan kat kita kan. Kita nak makanan yang quality tu, yang original dan quality kan. Jadi terbaik doktor lah bagi panduan tu. Okey doktor, tadi doktor ada sebut tentang logo-logo tu lah, logo organik. Tapi ada netizen kita kata doktor yang logo netizen aja netizen lah netizen kita ni tapi betul juga dia tanya tu kan. Kita tanya dia tak tahu, jadi kita tanya pakar. Kita tanya pakar lah. Logo-logo organik ni boleh dibeli doktor? Mungkinlah macam contoh Malaysia Organik kan, boleh dibeli macam tu saja. Maksudnya tak ada certified pun tapi boleh beli macam tu. Patutnya netizen tu dia kena tahulah. Sebenarnya proses mendapatkan sijil organik tu di Malaysia sangat rumit. Yang dapat meluluskan ataupun untuk dapatkan sijil organik tu daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ni, dia akan turun ke tempat yang untuk hasilkan produk. Daripada proses penghasilan proses penghasilan produk tu, dia akan pastikan semua proses tu termaktub dalam syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mestilah betul-betul organik lah. Tiada pendekatan atau penggunaan bahan-bahan kimia sepanjang dia menghasilkan produk tu. Dia akan turun padang, tengok sendiri sama ada betul-betul kita akan keluarkan sijil organik kepada pengilang tersebut atau tidak. Agak sukar lah untuk dapatkan sebab ada kos yang tinggi juga tu. Ya, betul. Tinggi, nak pergi ke sana, nak tak tengok proses tu. Betul lah. Kan? Tapi mana kata untuk netizen lah kan, jabatan netizen di luar sana, mana kata bukannya dengan membeli logo tersebut, tapi dia ada proses je. Dan proses sangat rumit. Dan kalau kita tengok ada syarikat-syarikat di Malaysia yang mendapat persijilan tersebut. Kan? Mana kata mereka nak memastikan produk mereka terbukti organik dan mereka mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, insya-Allah. Okey doktor. Tadi kita dah bercakap tentang organik tadi kan. Organik ada logo-logo yang tadi doktor dah sebutkan.
Cuma netizen cakap lagi lah. Banyak betul kalau netizen ni. Sebab kita memang kita santai. Kita layan je. Kita layan je soalan-soalan netizen ni. Nak bagi saya jawab adalah kita layan kan. Kita layan je soalan netizen yang ada kan. Apa tadi? Okey. Jadi berkaitan dengan netizen tanyalah berkaitan dengan setiap produk tu kan, dia ada dia punya surat beranak dia. Surat beranak ataupun saya tengok apa COA kan, Certificate of Analysis kan. Ada surat beranak tu. Dan perlu dipamerkan dan sebagainya kan. Nak minta doktor kupaskan tajuk tu, adakah bagaimana proses dia ataupun setiap produk tu memang ada dia punya COA tu macam mana, boleh doktor kupaskan. Okey, Certificate of Analysis ataupun sijil analisis selalunya dikeluarkan pada setiap batch produk ataupun setiap lot produk tu. Kan kalau di gudang kita ada lot-lot kan. So setiap satu lot sampai ke gudang, setiap lot tu mesti ada dia punya sijil analisis dia ataupun Certificate of Analysis tu lah, COA dia. Apa yang terkandung dalam COA tu? Dalam Certificate of Analysis akan ada semua uji kaji yang diorang dah buat daripada supplier yang telah dibuat, antaranya uji kaji fizikal kan, kemudian uji berkaji kimia dan juga microbiology jugalah. So ada 3 benda ni dia akan test dulu, dan uji kaji ni menunjukkan spesifikasi yang kita nak daripada supplier tu. Contohlah kan, kalau dalam spesifikasi kita sebelum kita membeli tu, katakanlah daripada supplier tu, kita punya spek kena pastikan kandungan, contohlah kandungan polifenol dia mesti 1000 ppm. Contohlah saya beri contoh kan. Jadi supplier tu akan hantar untuk setiap batch ataupun lot yang sampai ke gudang, kita tengok pada COA dia mesti menepati paling kurang 1000 ppm bagi setiap produk yang sampai tu. Kalau kurang daripada 1000, kita akan reject lah sebab dia tak menepati spesifikasi tu. Jadi COA ni memanglah setiap kalau nak ekspor import memang wajib ada lah kan doktor kan. Wajib ada. Dan cuma doktor nak tanya dari sudut adakah COA ni perlu kita pamerkan tunjuk merata alam yang kita ni ada surat beranak ni semua? Pada pendapat saya lah, saya rasa COA tak perlu dipamerkan dan dia tidak boleh dipamerkan sebab Certificate of Analysis ni dia adalah private and confidential bagi syarikat tertentu, syarikat tu contohnya kan. Sebab apa? Jikalau kita pamerkan, dia akan mengundang kepada peniruan, macam dia akan meniru kita punya kita punya spesifikasi lah, kita punya unique selling point kita punya spesifikasi produk kita, kualiti produk kita dah reveal pada semua orang. Bila kita bagi pada umum, maksudnya di luar sana lah, kepada pengguna-pengguna, kita pamerkan yang kita punya produk ni mempunyai kandungan, contohlah mempunyai kandungan polifenol sebanyak 1000 ppm. So sangat tinggi. Jadi yang di luar sana pun yang pengguna tu tidak akan menipulah. Tetapi supplier ataupun pengeluar di luar sana akan cuba keluarkan minyak zaitun yang seakan-akan sama macam kita sebab kita dah reveal kita punya Certificate of Analysis. So akan mengundanglah peniruan dan juga dia akan claim kita mempunyai pesaing-pesaing yang sama hebat macam kita. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak kita punya adalah special. Kita punya kualiti. Tapi kualiti tu hanya kita sendiri yang tahu dan kita hasilkan produk tu berkualiti, kita dah ada logo-logo kita. So daripada logo-logo tu pengguna di luar sana dapat menilai lah sama ada produk kita memang berkualiti atau tidak. Kalau ikutkan logiknya doktor, logik ke setiap batch tu kita nak keluarkan, contoh kalau dah keluar setiap bulan 100 karton, 1000 karton ke, lepas tu nak buat lagi print lagi, macam tak ekonomik nak setiap produk tu kita bekalkan COA. Apa pendapat doktor? Itulah keburukannya kalau kita pamerkan, kita beri COA pada orang di luar sana kan. Sebab benda ni COA dia berbeza-beza sebab kita produk yang akan sampai dia akan
sampai berbatch-batch. Batch mana yang kita tunjuk pada orang kat luar sana kalau kita pamerkan COA kita kan. Dekat situ dah tak ada integriti dah. Memang dah nampak kat situ kan. Ada manipulate tu lah kan. Dia akan manipulate. Sebab kadang-kadang batch yang terbaik adalah batch, kadang-kadang katakanlah kita punya spec adalah 1000 ppm. Tapi bila yang sampai tu dalam yang paling terbaik adalah 1080 contohnya kan. Adakah semua batch tu menunjukkan 1080 ppm? Tak juga. Mungkin datang tu ngam-ngam je 1000 ppm je. Kan? So kat situ dah menunjukkan sukar lah untuk kita tunjuk kat situ. Dekat kedai kat utara 1000 ppm. Kat bawah kat selatan 1000. Saya nak beli kat utara lah. Dah nak yang ni. Boleh kan jadi pelik kan tu. Dia menyebabkan kekeliruan kepada pengguna. Sangat. Dia kekeliruan pada pengguna lah. Jadi benda-benda tu yang untuk jabatan netizen lah yang mana kita perlu untuk memastikan pertama kita ada badan autoriti. Dan badan autoriti dah sahkan produk tu organik dan diimport daripada negara dan mendapat persetujuan USD organik dan sebagainya. Jadi kita sebagai netizen ni kita kena akur dengan logo-logo tersebut. Satu lagi kalau macam kata Certificate of Analysis ni semuanya adalah science fact. Maksudnya kalau kata kita nak tengok pada hazardous contohnya hazardous metal kan, kita kat situ ada cadmium, ada selenium, apa semua metal apa semua. Adakah orang baca ini ada logam berat ke? Padahal spek yang COA tu memang membenarkan. Cuba kita baca ada cadmium risau kan. Betul. Kadang-kadang macam untuk microbiology analysis, microbiology pun kita pun ada dia punya optimization kan, dia punya takar optimum. Contohnya kalau 0.6 times 10/6 tu kan, takat tu saja. Tiba-tiba dia tahu kah itu kita punya nilai optimization kita? Tak, semestinya tak tahu kan. Jadi buat apa kita nak tunjukkan benda tu? Benda yang tak reti dibaca oleh orang umum dan hanya orang yang expert saja yang faham kan. Betul. So tak ada keperluan. Kalau saya dengar 0.00 tadi pun saya dah pening lah. Betul. Baik kita dah ada yang memudahkan. Dia kalau ada benda yang kita baca pun tak faham. Kan? Tak guna juga. Bagi pun tak faham kan. Kita bagi orang yang pakar lah, orang pakar yang menerangkan perkara tersebut. Dan insyaAllah yang penting kita ada badan yang telah mengiktiraf perkara tersebut. Tu yang kita dah dapat lah. Tadi seawal perbincangan kita yang awal tadi, doktor ada cerita macam kategori atas sekali extra virgin, ada virgin, ada refine lah apa. Kemudian lampate tu, saya tertarik perkataan lampate tu. Lain pula dari atas ada virgin-virgin. Sampai tu ayat lampate. Boleh tak doktor huraikan sikit? Saya kalau bila dengar benda baru, saya sukalah tanya lebih drill kan. Nak tahu memang kan. Lampate. Bunyi lampate tu pun. Betul. Dia macam seronok pula nak dengar. Dia bahasa Melayu ke bahasa Inggeris tu? Lampate. Tak tahu lah nyebut dia macam lampate tu. Okey. Lampate tu kalau kita ambil perkataan depan dia, lamp kan. Lamp tu lampu kan. So lampate ni datang daripada perkataan yang digunakan pada pelita di Tanah Arab lah. Di mana digunakan macam bahan pembakar untuk hasilkan pelita. Kita minyak apa? Minyak tanah. Minyak tanah pun tak logik orang minum Ada orang minum minyak tanah. Macam pelik je. Bau pun kita dah. Kan? Minyak tanah. Tak minum. Itulah datangnya lampate oil. Tapi lampate oil itu adalah minyak zaitun yang paling worst lah, yang paling teruk lah, yang paling kualiti paling kurang sekali, lampate oil. Dan dia boleh digunakan sebagai bahan bakar untuk hasilkan pelita lah. Memang label pun melampate lah label dia pun. Nama pun lampate tu kan. Lampate. Lampate. Ke ada orang minum lampate ni? Ada orang minum. Tapi lampate ni dia kategori kualiti yang paling teruk sekali. Selalunya kalau yang minum tu mungkin tak tahulah, saya tak pasti kenapa dia nak minum. Tapi lampate ni selalunya dia akan guna untuk benda yang eksternal lah, luaran. Janganlah guna untuk minum. Sebabnya lampate adalah kualiti minyak zaitun yang paling worst sekali, paling teruk, dan dia mempunyai acidity yang sangat tinggi. Kemudian dia punya warna pun kadang-kadang dah berubah. Dan dia punya bau pun dah berbau, bau yang tak menyenangkan, rasa pun tak enak. So agak kurang sesuai lah untuk diambil kan lampate ni. Okey, tapi doktor, mungkin ada juga yang dia ni
taraf minyak zaitun lampatih, tapi klaim yang tinggi atas tu lah. Ada tak yang berlaku? Logik ke doktor? Logik ke? Kalau doktor, macam saya dengar penjelasan doktor tadi, guna untuk lampu. Lepas tu dah mungkin dia dah berbau teruk. Lepas tu ada company yang nak kata dia extra virgin, yang sedangkan kita tahu extra virgin ni memang sifat dia warna macam tu, bau macam tu. Ada possibility untuk digunakan balik. Dan minyak lampatih oil ni kena melalui satu proses lagi, iaitu proses refining. Dia kena refine balik minyak tu melalui proses tapisan semua tu, dan boleh digunakan dalam masakan, ataupun ada juga orang yang di luar sana digunakan untuk pemasuan lah balik. Dia akan ambil yang refining tu, dicampur dengan minyak lain, larutkan, dan diklaim sebagai itu adalah minyak extra virgin olive oil. Okey doktor, kan kalau tadi doktor ada sebutkan berkaitan dengan acidity dan doktor ada sebut tentang lampatih tadi. Kan boleh tak kalau sebuah syarikat tu kan dia dapat organik tapi dia punya minyak zaitun tu lampatih. Lampatih. Ada benda tu betul ke? Saya rasa mustahil lah dia akan dapat, sebabnya untuk pensijilan organik ni dia akan KKM akan turun buat analisis. Dia akan tengok balik sama ada minyak-minyak tu betul-betul mematuhi spek yang dia tetapkan. Kalau acidity dia lebih daripada yang ditetapkan, maksudnya dengan acidity yang tinggi dia takkan dapat sijil organik tu. Okey. Dah kita jelaslah kat situ. Mana kata kalau dah dapat sijil organik, bukannya level lampatih lah. Bukan. Betul. Extra virgin terbaik lah. Okey. Doktor, saya nak share sikit pengalaman saya di Morocco melawat ladang minyak zaitun. Ladang zaitun di mana ladang zaitun tu seluas mata memandang. Maknanya kalau kita tengok kat sini tu jauh kan. Ada sampai 1 juta pokok kan. Dia rekod 1 juta pokok. Kat situ saya lihat pemprosesan tu daripada buah-buah zaitun yang muda, buah-buah zaitun yang fresh dikutip dengan mesin, dan dalam masa kurang daripada dalam 2 jam dipetik, dan seterusnya terus bawa ke kilang dan diproses, diperah dan cold press, dan saya dapat rasa perahan pertama tu maknanya owner bagi nak rasa satu orang semua. Rasa apa tu? Bila rasa perahan pertama tu yang sila minum, memang dah rasa dah dia punya pahit, dia punya sedikit orang kata, kalau macam doktor cakap tadi ada pungent ataupun tu, dah memang rasa, itulah rasanya. Boleh doktor terangkan sikit tentang bagaimana rasa minyak zaitun dalam dunia ni? Itulah kualiti minyak zaitun. Kalau ikutkan, kalau nak tahu minyak zaitun tu sama ada betul berkualiti atau tidak, tengok pada 3 benda ni saja. 3 benda ni senang. 3 benda ni saja. Yang pertama, dia akan ada rasa fruity. Betul lah, bau dia tu. Bau-bauan dia tu. Kemudian dia akan rasa pahit. Pahit tu tetap hadir. Yang ketiga, dia rasa tajam. Tajam pada lelaki. Rasa kat tekak. Yang rasa pungent tadi, pungent tu maksud rasa macam pedas-pedas sikit. Cuma kualiti minyak zaitun tu dilihat pada pungent tu ataupun tajamnya tu pada jenis-jenis minyak zaitun tu. Biasalah dalam manusia pun ada spesies-spesies sama lah juga seperti durian. Musangking ada, tembaga ada. Orang kampung ada. Kan macam minyak zaitun pun begitu juga. Pokok ni dia ada spesies-spesies dia. Kalau macam oleo apa. Kan oleo kan nama saintifik dia. Oleo apa-apa kan. So dia ada di belakang tu adalah nama spesies. Contohnya kat depan tu, kalau kita belajar agronomi, bahagian depan tu oleo apa, belakang tu adalah nama spesies dia. Sebab itulah minyak zaitun berbeza-beza daripada negara yang berbeza. Minyak zaitun daripada Morocco tak semestinya sama dengan minyak zaitun daripada Spain. Contohlah kan. Walaupun sebelah-sebelah. Walaupun sebelah. Sebab apa yang membezakannya? Spesies dia. Dan juga tekanan-tekanan yang diterima hari-hari. Sama ada suhu di negara Spain, contohnya mungkin tak sampai 53 darjah Celsius. Tapi di Morocco 53 darjah Celsius. Jadi suhu pun dah berbeza. Dia punya waktu malam siang dia pun dah berbeza. Semua tu akan memberi kesan kepada pokok. Dan hasil dia tu semestinya berbeza. Minyak zaitun dia mesti berbeza.
Maksud yang orang cakap tu tentang tengik tu kan, kena faham juga. Tengik ni adalah kalau dalam saintifiknya kita panggil rancidity. Rancidity. Bila minyak zaitun yang telah teroksidize ataupun kita buka minyak zaitun tu dah expired, betul kita dedahkan kepada persekitaran, dia dah teroksidize. Bila teroksidize, maksudnya dia dah akan ada bakteria lain yang boleh masuk ke, ataupun mungkin ada hidupan lain yang boleh hidup dalam tu. Dia tak hidup dalam minyak. Minyak dia akan halang oksigen masuk, tapi dia akan hidup di luar permukaan minyak tu, kemungkinan seperti fungi atau apa-apalah. Jadi hadirlah rasa tengik tu akan hadir. Bila tengik tu ada, dia menunjukkan bahawa minyak zaitun tu dah rancid lah, dah rosak, teroksidize. Alhamdulillah, saya rasa hari ni terima kasih doktor atas perkongsian. Rasa bijak. Saya pun rasa bijak hari ni dah. Kita dah tahu dah logo-logo yang ada. Senang nak jumpa dan saya rasa ada banyak lagi kita nak share. Tapi mungkin inilah kita terbatas masa kita. Boleh tak doktor share sikit sebagai penutup doktor, sebagai kami nak jadi lebih bijak. Bro Musa nak jadi lebih bijak dan pengguna-pengguna dekat luar lebih bijak. Apakah teknik atau apakah tips-tips yang diberi kepada masyarakat di luar sana? Okey, kalau untuk pastikan sama ada minyak zaitun tu tulen atau tidak, kita jangan risaulah kepada pengguna-pengguna di luar sana. Di Malaysia kita dah ada pelbagai badan dan juga Kementerian Kesihatan sendiri yang dah keluarkan logo. Jadi semua logo-logo yang dikeluarkan tu telah menjalani proses saringan daripada pihak-pihak KKM ataupun badan-badan lain lah, dan menjalankan proses analisis di dalam makmal, dan tiada benda-benda yang berbahaya. Kalau telah dapat logo tu, maksudnya benda tu memang selamat lah dan bermutu tinggi lah untuk produk tersebut lah, untuk dan selamat digunakan untuk pengguna kan. Dan macam yang saya tekankan tadi, kalau nak tengok pada kualiti minyak zaitun, lihatlah kepada 3 benda yang tadi, iaitu fruity, pahit dan juga tajam. Kerana itu adalah poin paling penting lah. Tak payah nak nilai pada berapa yang termaktub dalam COA, berapa dia punya chemical tu, tak perlu. Kita tak faham pun kan, tak faham pun baca COA tu. Betul. Okey. Jadi Dr. Azrul kita dapat banyak manfaat, rasa bijak hari ini. Dan kita belajar dengan Dr. Hasina pada hari ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih Dr. Hasina yang dapat bersama-sama dalam podcast Layan Je pada hari ini. Jadi insya-Allah ke depan banyak lagi topik yang menarik yang kita nak kupaskan dengan Dr. Hasina untuk menjadikan kita lebih bijak. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi mungkin dapat banyak pengajaran ataupun input ilmu yang kita dapat daripada Dr. Nur Hasina. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Hasina yang dapat memberikan perkongsian pada hari ini. Jadi semua penonton jangan lupa untuk subscribe Afiat TV untuk meneruskan lagi podcast kita ke depan. Kita nak jumpa dengan banyak panel lagi. Jadi kita jumpa dalam sesi ke depan. Layan je. Bye bye.